Falsafah umum juga berkaitan dengan isu semasa iaitu gejala buli dalam kalangan remaja di Malaysia. Tujuan memahami falsafah umum adalah untuk melihat fahaman falsafah ini yang telah melahirkan beberapa aliran fahaman atau falsafah pendidikan. Terdapat 4 falsafah umum yang utama iaitu idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Falsafah pragmatisme. Istilah pragmatisme diambil daripada bahasa Yunani. Pragma bermaksud perbuatan atau tindakan, manakala isme pula ajaran atau fahaman. Kaedah falsafah pragmatisme adalah menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Pada era globalisasi ini, isu gejala buli dalam kalangan remaja di Malaysia semakin serius. Hal ini telah menjadi topik yang sering diperkatakan di media sosial. Persoalan yang main di minda kita ialah, apakah itu buli? Menurut Kamus Dewan edisi 4, buli bermaksud perbuatan seperti mendera atau mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Buli mempunyai 2 bentuk utama, iaitu buli fizikal dan buli mental. Buli fizikal melibatkan pukul-memukul, memeras ubud, menampar, dan sebagainya, hingga menyebabkan seseorang cedera, manakala buli mental merupakan lebih kepada mengejek, rupa, atau nama seseorang. Sehubungan dengan itu, gejala buli dalam kalangan remaja di Malaysia akan menguraikan secara terperinci agar kes buli dalam kalangan remaja di Malaysia dapat dikurangkan. Antara punca gejala buli dalam kalangan remaja di Malaysia adalah kekurangan penghayatan nilai-nilai moral dan agama. Hal ini demikian kerana seseorang remaja yang mempunyai nilai moral dan percaya kepada agamanya tidak akan senang dipengaruhi oleh orang lain untuk melibatkan diri dalam melakukan perbuatan jahat. Seseorang yang mempunyai nilai moral yang tinggi dan percaya kepada Tuhan akan berfikir rasional dan menjaga lisannya. Kesannya, mereka akan berfikir sebelum berkata, berunding sebelum membuat keputusan, tidak kira di mana-mana atau bila-bila masa. Oleh itu, penghayatan nilai-nilai murni moral dan agama amat penting dalam kehidupan seharian kita, supaya remaja dapat berfikir tentang akibat yang akan dihadapi jika kita membuli seseorang. Selain itu, punca gejala buli dalam kalangan remaja di Malaysia adalah kekurangan pengawasan dan kelonggaran disiplin di sekolah. Sebagai contohnya, dalam akhbar harian pada 22 Februari 2010, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Bintang menunjukkan kes buli yang terbanyak mengikut kajian serta punca kekurangan pengawasan dan kelonggaran disiplin di sekolah tersebut, dan ia merupakan kes gejala buli terjadi. Dalam konteks ini, pihak sekolah yang tidak mengambil berat tentang kes buli dalam kalangan remaja serta kelonggaran disiplin telah menyebabkan para pelajar berani melakukan gejala membuli di kawasan sekolah dengan sesuka hatinya. Oleh itu, pihak sekolah perlulah menitik beratkan semula tentang gejala buli dalam kalangan remaja dengan menguatkan pengawasan kawasan sekolah dan mengetatkan disiplin sekolah. Akhir sekali, punca gejala buli dalam kalangan remaja di Malaysia adalah pengaruh dari rakan sebaya dan media massa. Justifikasinya, pelajar senang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan kawannya. Contohnya, jika rakan sebaya seseorang itu adalah seorang pembuli, pelajar itu akan mengikut perbuatan kawannya itu supaya dapat diterima dan disukai oleh ahli-ahli kumpulannya. Bukan itu sahaja, media massa merupakan faktor utama dalam seseorang menjadi pembuli dalam zaman perkembangan teknologi kini.
Misalnya, aksi-aksi dalam filem tempatan atau drama TV yang berkaitan dengan buli telah mempengaruhi remaja untuk meniru perbuatan filem itu dalam kehidupan seharian mereka. Sejajar dengan itu, penggiat seni atau stesen televisyen hendaklah memaparkan isi kandungan yang sihat dan berilmu demi memupuk etika dan moral remaja serta membina masyarakat yang bahagia dan harmoni. Kesan gejala buli kepada remaja. Yang pertama, remaja yang dibuli akan mudah berasa tertekan dan ketakutan. Terdapat sesetengah pembuli yang membawa kawan-kawannya untuk membelasah pelajar. Mereka suka menyindir dan mengutuk sesama sendiri. Perbuatan ini boleh menyebabkan mangsa tertekan. Kedua, kemurungan karena kejadian buli yang menimpa diri mereka. Mereka tidak berani berkomunikasi dengan rakan-rakan dan guru-guru mereka. Mereka lebih suka menyendiri sambil memikirkan nasib mereka yang malang. Yang ketiga, berlakunya kes jenayah. Berlaku disebabkan kerapuhan institusi kekeluargaan. Mereka menguap peluang yang ada dengan melakukan aktiviti yang tidak sehat seperti mencuri. Contoh kes buli yang berlaku di dalam negara. Gara-gara gurauan 3 pelajar sebuah sekolah menengah di Tanah Merah, Kelantan ditahan bagi membantu siasatan kes seorang penghuni asrama dipukul. Menurut Ketua Polis Kelantan Deputi Komisioner Syafini Mahmad, siasatan awam mendapati mangsa di belasah 3 suspek terbabit dipercayai berpunca daripada perselisihan faham. Menurutnya, satu laporan polis oleh mangsa diterima berkaitan kejadian itu. Dia dipukul gara-gara gurauan untuk membelanja ayam goreng. 3 suspek berkenaan berang kerana menganggap mangsa cuba mempermainkan mereka. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 dan 323 Kanun Kesisaan. Video berkenaan tular di media sosial sejak semalam. Antara langkah mengatasi kes buli di sekolah adalah pihak sekolah hendaklah memperketatkan peraturan sekolah. Ini kerana peraturan sekolah yang ketat dapat mengawal masalah disiplin murid seperti membuli, kes gaduh dan sebagainya. Pihak sekolah boleh mengambil tindakan yang tegas terhadap murid yang terlibat dengan kes buli. Mereka boleh dikenakan hukuman seperti gantung sekolah ataupun dibuang sekolah. Keadaan ini dapat menyedarkan mereka daripada kesilapan yang dilakukan. Seterusnya, pihak sekolah haruslah menyediakan pendidikan moral dan agama kepada murid di sekolah. Didikan moral dan agama ini boleh diberikan kepada mereka sejak awal persekolahan lagi agar nilai-nilai murni dapat diterapkan dalam diri mereka. Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan kegiatan yang tidak baik seperti kes buli di sekolah. Hal ini kerana keteguhan iman yang mengawal diri mereka. Di samping itu, pihak sekolah mestilah mengadakan kempen anti-buli di sekolah. Pihak sekolah boleh mengadakan kempen tersebut melalui poster maupun ceramah. Ceramah yang diadakan boleh disampaikan oleh penceramah jemputan yang berpengalaman mengendali kes buli di sekolah. Usaha ini penting bagi mendedahkan kepada semua murid tentang bahaya gejala buli. Selain daripada itu, para pelajar boleh mendapat sesi kaunseling dan menyertai kempen anti-buli. Persatuan Kokurikulum turut membantu para remaja terhindar dari kes buli antara pelajar sekolah. Selain daripada pihak sekolah, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak atau membentuk akhlak dan kepribadian mereka. Pendidikan awal terhadap anak-anak dapat membantu dalam memupuk sikap yang positif dan kelakuan yang baik. Ibu bapa juga perlu menunjukkan teladan yang baik. Melalui cara ini, anak-anak dapat beradaptasi kelakuan yang positif. Bukan itu sahaja, pendidikan melalui agama oleh ibu bapa juga penting. Ibu bapa meluangkan masa dalam mendidik anak mereka dari segi pendidikan agama. Hal ini mampu membantu anak-anak membesar dengan budaya positif. Seterusnya, media massa mampu menyebarkan dan mempengaruhi minda masyarakat. Pelbagai iklan boleh disiarkan berkaitan info buli untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat.
Bagi mengatasi gejala buli, pragmatisme berpendapat bahawa hasil buah fikiran berkumpulan adalah lebih baik. Oleh itu, muasalat adalah disarankan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, implikasi pragmatisme dalam pendidikan. Menurut John Dewey, mencadangkan suatu sistem pendidikan iaitu berusaha membentuk satu kaedah menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, apabila remaja diajar cara menyelesaikan masalah, maka mereka boleh menyelesaikan segala masalah hidup dengan baik. Secara keseluruhannya, kes buli perlulah dititik beratkan oleh semua pihak yang terlibat. Jika gejala buli semakin berleluasa, negara akan kehilangan generasi yang berakhlak mulia. Segala usaha perlulah diwujudkan dan mendapat sokongan semua lapisan masyarakat. Pihak sekolah dan pihak kerajaan juga hendaklah berusaha dan bekerjasama dalam membantras kes buli di sekolah. Gejala buli bukanlah suatu perkara yang membanggakan, namun meresahkan orang ramai. Namun, apabila semua pihak bersatu dalam membendung kes ini, statistik gejala buli dapat diubah. Dengan adanya perubahan pada statistik, diharapkan kes buli akan berkurangan agar tiada mangsa buli yang mengalami trauma. Selain itu, terdapat banyak isu daripada pelbagai falsafah yang dapat dikaitkan sehingga mempunyai kaitan antara sesuatu isu tersebut dengan perkara di sekelilingnya.